Nabi, waktu Nabi tengok muka seorang-seorang yang datang untuk membunuh baginda. Nak bayang tengok. Tuan-tuan bayang suasana ketika tu bila Nabi buka pintu, semua jadi tertunduk kaku dan longlai. Nabi berjalan di hadapan setiap orang. Nabi tengok satu persatu dan Nabi kenal kerana mereka adalah penduduk Mekah. Nabi orang Mekah. Seorang-seorang Nabi tengok. Bahkan beberapa orang itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, barang amanah dia ada dalam rumah Nabi. Punya tak tahu malu, tuan. Orang jahat ni dia memang dia tak malu. No? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Barang amanah berharga tak rumah Nabi, datang nak bunuh Nabi. Tak malu. Kata para ulama dalam satu asar, Nabi ambil pasir, dan tuan Nabi ambil pasir di bawah, Nabi letak sikit je di kepala. Sikit, bukan geram. Nabi letak sikit lah. Supaya mereka tahu kesemua yang datang untuk membunuh Muhammad, bahawasanya sebentar tadi Muhammad lalu di depan batang hidung kalian. Tetapi tidak seorang pun yang dicederakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi. Tuan-tuan baru dengar sejam cerita hijrah, dah timbul rasa nak sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru tahu akhlak Nabi. Sebab tu saya suruh mengaji sirah. Kalau tidak, orang sebut yang paling dekat dengan Rasulullah di padang mahsyar ialah mereka yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar hadis tu, kita kata, lepas tu kalau duduk dekat jadi apa? Tak ada apa, tak payah selawat. Kita tak tahu nilai melihat Rasulullah di mahsyar. Berada dekat dengan Rasulullah di mahsyar bermaksud melihat Rasulullah di mahsyar sebelum melangkah kaki masuk ke dalam syurga. Mahsyar bukan syurga, tuan-tuan. Mahsyar paling singkat kata para ulama, tak ada khilaf, tiada khilaf, paling singkat 50,000 tahun. Paling singkat. Tuan-tuan bayang hari ni 2020 ada 7 bilion orang. 2020 ada 7 bilion. Kesemua 7 bilion ni akan berdiri seorang demi seorang untuk ditimbang amalan dia. Kalau 7 bilion ni kita kata macam ni lah, tak payah sebut 60 tahun. 7 bilion ni seorang sehari je. Timbang amalan seorang sehari, maka 7 bilion ni ambil masa 7 bilion hari. Berdiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi hijrah keluar. Ni saya tak cerita semua. Apa nama ni, Madinah di depan, tuan-tuan. Ni Madinah, botol pula ni. Kotak tisu ni Madinah. Kamera tu lah Madinah, senang. Ni tak, botol air tak ada. Nak tunjuk selalu ada 3-4 botol. Kamera tu Madinah. Silap, kamera tu Palestin. Ni saya belajar di Syria. Kami pergi umrah naik bas. Seronok. Yang tu ceramah tajuk lain pula. Naik bas. Palestin, Syria. Ni Syria ni Syria. Ni Jordan kotak ni. Yang ni Madinah, yang ni Mekah. Kena ambil botol juga. Tak cukup alat nak cerita. Nak bagi faham ni. Tu dia. 4 botol. Ni marah suruh ni. Tanya cukup ke tak tu. Botol pertama ni Palestin. Sungguh-sungguh. Ni betul-betul yang ni. Ni botol pertama ni Palestin. Palestin, tepi dia negara haram Israel.
Semoga Allah menghancurkan kedudukan mereka. Negara haram Israel. Ni Palestin. Bumi Arab ni tuan-tuan kebanyakannya kering dan tidak berpokok. Tuan-tuan yang pernah pergi, bumi Arab kebanyakan adalah kering dan tidak berpokok. Bumi Arab, negara Arab yang paling banyak sungai dan pokok adalah Palestin. Di dalam Palestin, tanah dan daerah yang paling subur adalah Israel. Mereka ambil yang paling subur sekali. Saya pernah tengok dengan mata saya. Palestin dan Israel. Israel ni macam Singapura. Tuan-tuan tengok 10 km daripada jauh pun boleh nampak dia macam Singapura. Sangat maju. Dua beradik, Singapura dan Israel itu dua beradik. Apa nama ni? Dia punya, bolehkah tajuk tu? Nanti saya tajuk lain. Okey. Yang ni Palestin, tepi Palestin, Syria, kemudian Jordan, ni botol ketiga ni Jordan, kemudian Mekah, Madinah, baru Mekah, bawah sekali. Madinah, Mekah. Lagi satu saya pegang, Yaman. Yaman duduk di sini tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tengok semenanjung tanah Arab, Yaman di bawah. Di sebelah sini negara-negara Teluk, Emirat, Bahrain, Qatar, di sini. Oman, sini. Sini ni apa tu tadi ni? Yaman. Saya pun lupa dah, banyak sangat. Nabi di sini Mekah. Bila Nabi nak hijrah, Mekah nak ke Madinah, Nabi kena naik ke utara. Ni utara. Tetapi Nabi keluar daripada bumi Mekah, Nabi menuju ke Yaman sebagai satu strategi. Itu strategi. Nabi turun ke bawah, ke selatan, ke Yaman. Tapi tak sampailah Yaman. Nabi turun bawah sekejap saja, sikit, beberapa kilometer, dan kemudian Nabi pun mendaki Gua Thur. Gua Thur ni bukan Gua Hira lain. Gua Hira kita daki dalam 45 minit dah sampai. Gua Thur kalau daki lebih kurang 3 jam. Sama macam Gunung Jerai. Kami kalau naik Gunung Jerai dalam 2 jam setengah macam itulah. Gua Thur lagi tinggi. Gunung Jerai di Kedah, saya orang Kedah. Kalau naik Gunung Jerai tak berlarilah. Kan dalam 2 jam setengah macam itulah lebih kurang. Gua Thur kalau kita daki 3 jam, batu-batu dia pun susah untuk daki. Waktu Nabi naik sehingga melecet kaki Nabi. Apabila Nabi keluar daripada rumah, ni cerita tadi ni. Nabi keluar daripada rumah, Nabi terus menuju ke rumah Abu Bakar. Di mana rumah Abu Bakar hari ni 2020? Rumah Abu Bakar di dalam Hilton, Hotel Hilton. Macam makin merapu ni. Rumah Abu Bakar di dalam Hotel Hilton. Siapa yang pergi Mekah dia boleh bayang. Rumah Rasulullah di mana, Sayyidina Khadijah, Bukit Safa di mana, rumah Abu Bakar. Tuan-tuan kalau ke umrah, Hotel Hilton yang kayu tu, tuan-tuan naik eskalator yang tengah tu, naik tingkat 4, ada surau dia tulis Musalla Abu Bakrin. Musalla Abu Bakar. Musalla tu surau, bawah surau tu di tapak yang paling bawah, itulah tapak rumah Sayyidina Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Daripada Marwah, rumah Nabi, Nabi pun keluar, dah tinggal Sayyidina Ali, taburkan pasir di atas kepala komando tadi. Nabi berjalan menuju ke rumah Abu Bakar. Nabi tanya, wahai Abu Bakar, siapa ada dalam rumah? Abu Bakar kata, tak ada siapa ya Rasulullah, anak-anak aku saja. Nabi kata, kosongkan rumah ni, ada satu berita besar, rahsia. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, ada Asma, ada anak-anak perempuan. Tak apa, bagi tahu ya Rasulullah. Nabi pun bagi tahu, bisik dengan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, innallah adzina li bil hijrah. Allah izinkan aku untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Berjujuran air mata Abu Bakar sambil menyebutkan as-suhbata ya Rasulullah. Izinkan aku menemani kamu wahai pesuruh Allah. Abu Bakar tak perlu minta izin, memang Nabi nak bawa dia pun. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, aku dah lama siapkan 2 kenderaan. Kenderaan paling mahal ketika itu adalah unta.
Unta ada unta daging, ada unta susu, ada unta untuk berlumba sahaja. Tuan-tuan jangan ingat unta dia buat tengkok macam tu jalan slow-slow. Tuan-tuan balik buka YouTube, ajak tengok internet pula dah. Tengok perlumbaan unta. Laju tuan-tuan lah. Tuan-tuan berlari tak dapat. Dan unta yang paling mahal adalah unta untuk bermusafir. Paling mahal. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, sejak sekian lama aku siapkan 2 ekor unta yang paling sihat. Ma'ar rahilah. Bersama dengan bekal. Bila nak berhijrah kena ada bekal lah. Bekal macam-macam lah. 1 aku berikan kepada kamu. Nabi kata, bithamani ya Abu Bakrin. Aku hanya mengambil unta itu dengan harga sahaja. Maruah, tuan-tuan, maruah. Abu Bakar orang kaya, Nabi juga kaya. Nabi bukan orang miskin. Tapi bila kawan nak bagi percuma kenderaan, tuan-tuan, kawan nak belanja Myvi. Bukan Mercedes, Myvi je, tapi baru keluar ni, tak koyak plastik lagi. Ambil je. Nabi ajar kita ketika Abu Bakar menawarkan unta yang mahal untuk bermusafir dan hijrah ke Madinah, Nabi kata, illa bithamani ya Abu Bakrin, kecuali dengan harga wahai Abu Bakar, untuk aku ambil. Maruah, sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Bakar radhiyallahu anhu kawan yang paling baik dengan Nabi, bermain daripada kecil dengan Rasulullah. Ni kawan rapat ni tuan. Kalian nak dengar cerita tentang persahabatan syurga ini, Abu Bakar bersama Rasulullah. Buat tajuk ceramah, tapi jangan panggil saya kan. Ni ustaz-ustaz banyak, kuliah banyak. Persahabatan syurga Abu Bakar dengan Rasulullah. Kedua-duanya meninggal umur 63. Kedua-duanya meninggal pada hari yang sama. Bukan hari yang sama, Isnin. Dan kedua-duanya dikebumikan pada tempat yang sama, pada tahun yang berlainan. Nabi pegang bahu Abu Bakar waktu hidup. Nabi kata, wahai Abu Bakar, begini kita akan masuk syurga sekali nanti. Itu baru persahabatan syurga, tuan. Bukan persahabatan kita bagi duit kat dia, dia hutang duit kita tak bayar. Itu banyak. Hutang kita sedap, itu tajuk dia, tak payahlah. Kemudian Rasulullah tak terima unta tu kecuali dengan harga. Kemudian Abu Bakar terpaksa setuju, ambil harga daripada Rasulullah. Mereka pun bergerak menuju ke Gua Thur. Yang ni Mekah, yang ni Yaman, ke bawah ni Gua Thur ke arah selatan. Nabi menuju ke belakang. Quraisy kalau cari, di mana dia cari? Mestilah ke depan. Ini Madinah, Quraisy akan ke sana. Ke semua jalan ditutup dan disekat. Kerajaan Mekah keluarkan hadiah 100 ekor unta, dapat Muhammad hidup atau mati. Kita kata, alah unta. Tuan-tuan ingat unta berapa harga? Seekor sehari ni 7 ataupun 8 ribu ringgit. 10 ekor 80 ribu. 100 ekor 800 ribu, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat hadiah yang kerajaan Quraisy keluarkan, nilai yang cukup besar. Siapa dapat hadiah 100 ekor unta, ni jutawan. Zaman tu jutawan. Sampai hari ni pun, sehingga hari ni, unta kalau 100 ekor masih lagi harta yang begitu banyak. Kemudian Nabi naik gua, saya tak mau cerita panjang, 3 malam duduk dalam gua tu. Pada hari yang pertama, Quraisy mengupah Qufatul Athar. Qufatul Athar ni ialah orang-orang tua yang pakar menjejaki jalan, menjejaki tapak kaki. Tuan-tuan kalau masuk hutan dengan orang-orang yang pergi menembak lama-lama, dah belas tahun, 14 tahun masuk menembak orang-orang lama ni, dia akan beritahu macam-macam ilmu. Kalau tengok pokok di sebelah sini ada
embun, di sebelah sini tak ada embun, di mana naik matahari, di sebelah mana ada lumut, kalau bau macam ni, kalau bau, kalau bau macam ni, harimau belang kalau bau macam ni. Kalau nampak kepala kijang dekat sini, kepala saja, macam-macam lah. Arab dia ada pakar di padang pasir. Tuan-tuan tak pernah masuk padang pasir, saya tak boleh nak cerita. Waktu saya pergi mengembara dulu ni, kami ke padang pasir dan kami sewa motor yang 3 tayar tu, dia panggil apa pun tak tahu. STV ke MTV tak tahu. CCTV hak tu. Hak motor 3 tayar tu. Tuan-tuan, padang pasir Madinah saya pergi. Kami menelusuri perjalanan perang Badar. Lorong yang Nabi guna untuk perang Badar. Bahkan lorong ataupun jalan secara terperinci yang digunakan oleh Rasulullah di dalam peristiwa hijrah disebutkan oleh para ulama. Ada ulama sebut. Tuan-tuan boleh juga tengok dalam kitab Atlasul Hadis Dr. Syauqi Abu Khalil. Dia sebut secara terperinci Nabi lalu kat mana? Nabi lalu sini, lalu sini. Subhanallah. Waktu saya dan beberapa rakan kami naik motor tadi, letak minyak banyak-banyak, isi minyak petrol banyak, kemudian kami pun masuk 10 minit, 20 minit, 30 minit, 40 minit ke dalam sampai satu tempat kita tengok padang pasir tu sama bentuk. Tengok kanan sama, tengok kiri sama, kali ke belakang sama, tengok depan sama. Di mana utara, di mana selatan. Tuan-tuan, padang pasir ni dia bukan macam hutan, dia ada pokok tinggi, dia ada apa, kita boleh paling kurang kita sesat, kita boleh pecahkan koyak kain, kita ikat di pokok. Padang pasir, tuan-tuan nak ikat di pokok mana? Oh, jangan buat main. Waktu tu saya ajak semua balik. Saya kata jom. Daripada sekejap lagi mati kering di sini, jom kita balik. Kan? Minyak habis ke sekejap lagi susah. Maka zaman itu ada qufatul athar, mereka-mereka yang pakar. Kalau tengok tapak kaki unta, mereka tahu ini unta Yaman, ini unta Madinah, ini unta Khaybar, ini unta mana. Mereka tahu berapa ekor, ini unta jantan atau unta betina, berapa orang yang naik, berapa, semua dia tahu. Dengan sebab itu, bila Nabi hilang dengan Abu Bakar, mereka upah qufatul athar al-khubara yang pakar. Akhirnya penunjuk jalan ni, penunjuk jalan yang pakar ni, mereka tunjuk Gua Thur, mereka kata Muhammad di atas sana dengan Abu Bakar. Tanya pendapat semua, macam mana ni menteri-menteri kanan ni dengan pahlawan-pahlawan Quraisy yang ikut, nak naik ke tidak? Sebab Gua Thur tinggi, nak daki Gua Thur kaki mesti luka zaman tu. Sekarang dah kurang, sekarang dia dah buat macam tangga-tangga sikit. Waktu tu batu dia besar-besar dan kasar, maka luka kaki, melecet kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya pendapat, semua nak naik sebab kata di atas. Bila kesemuanya naik di atas, mereka pun tanya kepada pakar-pakar ni, mana Muhammad? Maka pakar-pakar tu pun tengok kawasan tu, mereka kata di bawah ini, di dalam gua ini. Di negara Arab tu saya nak cerita, habis dah masa ni, boleh kah? Tuan-tuan kata boleh, nak kena tangkap siapa? Hak kata boleh tu lah. Yang nak bayar 1000 sekali yang kata boleh tu. Cerita panjang, tuan-tuan. Jadi cerita apa tadi? Gua gua di negara Arab ni, saya dah ke Jordan, saya ke Mesir, Syria, Saudi, gua. Saya masuk gua negara Arab macam ni tuan-tuan. Dinding dah situ je. Dia tak dalam. Dia dekat je dan dia tak ada tinggi. Dia, siapa yang pernah naik Gua Thur, dia sini je. Dia rendah ni je. Dia rendah ni daripada lantai ke sini. Lepas tu dia tak dalam. Dia tak dalam. Gua Hira pun sama. Dia gua negara Arab kebanyakannya macam tu. Dia tak dalam. Kalau di Malaysia, gua kita main futsal boleh.
boleh main futsal, boleh berenang. Ada gua yang ada sungai, macam gua Tempurung. Ada sungai dalam tu, dahsyat lah gua kita memang dahsyat. Boleh sesat, kalau masuk dalam gua boleh sesat. Gua di Arab ni dia cangkat, dia sikit je. Saya nak tuan-tuan bayangkan, begitulah gua Thur. Nabi masuk dengan Abu Bakar. Ketika mana panglima-panglima Quraisy dan menteri-menteri Quraisy berdiri di hadapan gua, nampak tak kaki? Nampak. Berpeluh-peluh Abu Bakar, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nabi tanya, "Ma bika ya ibna Abi Quhafah?" Apa kena dengan kamu ni, Abu Bakar? Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum yanzilu ila qadamaihi la ra'ana." Ya Rasulullah, kalau seorang saja tundukkan kepala dia, nescaya nampak kita doang. Subhanallah. Bila pemimpin Quraisy tanya dekat Qufatul Athar tadi, mana Muhammad dengan Abu Bakar? Di dalam gua ni. Tak ada seorang pun yang tunduk. Kerana berkata menteri-menteri Quraisy, bagaimana mungkin Muhammad masuk sedangkan ada merpati dan juga sarang labah-labah yang penuh di pintu gua. Takkan Muhammad masuk. Padahal kalau seorang tunduk, 2 saat aja tunduk, kita buat abang dah macam ni ya. Peace lah. Nak lari mana? Bila Sayyidina Abu Bakar berpeluh-peluh ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, sehingga disedari oleh Rasulullah. Nabi tanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa?" Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, kalau seorang tunduk, nampak kita berdua. Aku bimbangkan keselamatan kamu." Sekali lagi Nabi jawab. Ini Nabi ajar kita. Nabi kata, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma?" Apakah kamu menyangka kita berdua sedangkan Allah yang ketiga? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih dan jangan risau wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Ini Nabi ajar. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Dan sungguh Allah bersama Nabi SAW. Tuan-tuan nak ke mana lagi tuan-tuan? Nak lari mana? Samalah seperti kisah ketika mana Nabi Musa dikejar Fir'aun. Fir'aun sendiri memimpin bala tentera ketika itu. Tuan-tuan, tentera Fir'aun waktu itu lebih kuat daripada Parsi, lebih kuat daripada tentera Rom. Tuan-tuan, kerajaan terbesar dunia ketika itu ialah kerajaan Fir'aun. Disebutkan oleh para ulama bahawa yang mengejar ketika itu diketuai oleh Fir'aun sendiri 500,000 tentera yang kejar Fir'aun, yang kejar Nabi Musa berapa ratus orang. Akhirnya sampai di gigi air laut, sampai di hadapan laut yang sedang bergulung-gulung. Laut bergulung. Di belakang adalah ombak tentera. Nabi Musa dengan pengikut dia, pengikut Nabi Musa, Bani Israel yang beriman ketika itu kata, "Wahai Musa, habis kita kali ini. Inna lamudrakun." Mesti mati. Tuan-tuan, depan lautan kita ada anak kecil, orang tua-tua, ada wanita, mati. Di belakang lautan tentera, di depan lautan laut. Inna lamudrakun. Apa jawab Nabi Musa? Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku ada Allah yang akan menolong aku. Apakah Nabi Musa tahu bahawasanya Allah akan membelah laut? Kata para ulama tafsir, Nabi Musa pun tak tahu apa pertolongan yang bakal Allah turun ketika itu. Di sini iman, keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala diuji kepada para nabi dan rasul. Tuan-tuan, waktu Nabi Musa kata Allah ada akan membantu aku, dia pun tak tahu, belum diwahyukan kepada dia bahawa sagi laut nak terbelah, belum wahyu. Jadi yang ni yang Nabi-Nabi ajar kita, untuk kita yakin dengan bantuan Allah, mesti baik sangka dengan Allah, jangan menyalahkan takdir Allah.
Bermula daripada malam ni tuan-tuan, kita kena berbaik sangka, husnuzan dengan Allah, kerana Allah menyebutkan kepada kita. Saya akhiri malam ni punya ceramah dengan satu hadis qudsi, iaitulah Allah sebut, sesungguhnya ana inda husni dhanni abdi bi, aku akan berbuat dengan hamba-Ku seperti mana yang dia sangkakan kepada aku. Kalau hamba-Ku sangkakan bahawa aku zalim, aku akan menzalimi. Bukan zalim maksudnya Tuhan, kita buat baik Tuhan bagi dosa, bukan begitu. Seandainya kita menyangka Allah sekian, Allah akan bermuamalah dengan kita dengan cara yang kita sangkakan kepada Allah. Kita kata Allah Ta'ala nak bagi susah ni, Allah akan bagi susah. Ana inda husni dhanni abdi bi, aku akan bermuamalah dengan hamba-hambaku seperti mana yang mereka sangkakan kepada aku. 8.45. Saya rasa sekadar tu dulu untuk kuliah yang malam ni. Semoga kita semua terus mencari dan menggali sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita kenal Nabi, supaya timbul rasa sayang, cinta, kasih kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aku qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.